Saudara sekalian, saya mengajak kita membaca satu ayat terlebih dahulu, yaitu di dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-32. 请大家打开圣经《路加福音》5章32节。 Lukas pasal yang kelima, pasal yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. 路加福音5章32节，我来本不是召义人悔改，乃是召罪人悔改。 Saudara sekalian kasih Tuhan, kita saat ini hidup di dalam sebuah sistem dunia yang begitu mementingkan penampilan, kerja keras, dan hasil. 弟兄姐妹们，我们活在这个世界的一个系统里，就是一个重视外表、表现、努力和成果。 Itulah sebabnya kita selalu berusaha untuk berpenampilan baik, kita berusaha untuk menjaga hubungan baik kita dengan orang lain, dan kita berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya sehingga hasil juga baik, sehingga kita mendapat penerimaan dan penghargaan dari orang lain. 就是因为如此，所以我们是学习如何去包装自己努力的工作，使得可以得到优异的成果，让大家可以接纳我们。 Semakin baik penampilan dan hasil dari kerja keras yang telah kita buktikan, maka semakin tinggi penghargaan dan penerimaan orang terhadap kita. 但是通过我们越好的这个表现的话，那么他人对我们的评价就越高。 Tetapi sebaliknya, semakin buruk penampilan kita, karakter kita, hubungan relasi kita sama orang, kegagalan demi kegagalan dari hasil kerja yang kita lakukan, maka semakin rendah juga penghargaan, kepercayaan, dan penerimaan orang terhadap diri kita. 如果我们的表现很差，我们反复的失败，那么大家对我们的信用就越来越低，我们的价值观就贬低了。 Saudara, itulah sistem nilai yang sedang ada di dalam dunia di mana kita hidup saat ini. 这就是我们活在这世界上的这个一个系统里。 Saudara, pola yang sama seringkali kita bawa juga dengan hubungan kita kepada Tuhan. 我们与神的关系也是同样的一个模式。 Kita sering mengira bahwa Tuhan senang dengan penampilan, kelakuan baik, dan performa tinggi kita terhadap Dia. 我们常常认为上帝喜悦我们的一个好的表现，我们如何我们的力量我们能够做到的。 Maka terbentuklah dua kelompok orang Kristen, saudara. 那么就形成了两种不同的基督徒。 Sebagian orang Kristen, kelompok yang pertama ini, mereka begitu giat melayani Tuhan untuk membuktikan betapa pentingnya keberadaan mereka bagi Tuhan. 第一种基督徒，他们努力的就是不求上进，怎么样的去服侍神，使他们有好的表现，希望可以讨神的喜悦。 Maka di antara ke-12 murid Tuhan Yesus sendiri, mereka berlomba-lomba dan bahkan mereka bertanya langsung kepada Tuhan Yesus, siapa yang paling penting di antara mereka di hadapan Tuhan Yesus. 所以在基督的耶稣的门徒当中呢，他们不断的就是来改造自己，使得他们在耶稣的眼中是哪一个是最好的。 Tapi ada kelompok yang kedua, yang sebaliknya, saudara. Mereka adalah orang-orang yang tidak berani mencari Tuhan karena mereka merasa mereka tidak cukup baik untuk datang ke hadapan Tuhan. 另外一种人就是他们感觉到自己不够资格，不配来到神的跟前，所以呢，他们不敢来靠近亲近神。 Karena kedua kelompok ini punya konsep pemahaman yang sama dengan dunia, karena Tuhan akan melihat penampilan, hasil, dan kerja keras kita. 因为他们有一种世界的观念，那就是说，上帝所喜悦的乃是你的能力，就是不是你的心。 Saudara, saya pernah mengajak seorang yang bukan orang Kristen untuk datang ke gereja. 我曾经约了一个非基督徒来到教会， Tapi dia bilang dia belum cukup baik untuk datang ke gereja. 他觉得他自己不够好，不配来到教会。 Ada pengalaman lain lagi, seorang yang Kristen sebetulnya, tetapi dia sudah lama sekali tidak datang ke gereja. 另一种就是一个基督徒，但是已经很久没有来到教会了。 Saya ajak kembali, ayo datang Bapak untuk beribadah ke gereja. 我邀请他来回到教会来一起敬拜神。 Tapi dia katakan kepada saya, masih ada yang belum beres dalam hidupnya. Nanti kalau sudah beres, saya baru akan datang ke gereja. 但是他回答我说，我还有许多事情还没有了结的，等我的事情整顿好了，我才回到教会。
Saya justru berkata kepada dia, Bapak justru keadaan seperti inilah Tuhan sedang menantikan Bapak datang ke gereja. 我就告诉他，上帝要寻找的就是像你这种人。 Saudara, firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita bahwa Yesus datang ke dunia bukan untuk mencari orang yang hebat, orang yang benar, tetapi Tuhan datang untuk mencari orang berdosa supaya mereka bertobat. 今天神的话语告诉我们，耶稣来到世上，并不是寻找义人，而是寻找罪人。 Saudara, Tuhan tidak mencari kualitas seperti apa yang dicari kebanyakan orang dunia. 上帝所寻求的，并不是世上人所追求的。 Sebaliknya, Tuhan mau melihat hati yang sungguh-sungguh mau berubah dan bertobat. 上帝要找的是我们忧伤悔改的心。 Saudara, konteks dari ayat yang tadi kita baca, Lukas pasal yang kelima, adalah ketika Tuhan Yesus memanggil seorang pemungut cukai yang bernama Lewi, atau di dalam Injil lain namanya adalah Matius. 就是在路加福音刚才我们所念的经文当中，耶稣呼召了一个叫利未，就是税吏马太。 Saudara, pemungut cukai adalah sebuah pekerjaan yang kotor pada saat itu. 当时这个税吏的职业呢是不体面的。 Orang melihat seorang pemungut cukai, seorang Yahudi, orang pasti punya anggapan, punya image, ini orang koruptor. 就是如果是税吏的话，人们的印象中他是一个贪污的人。 Ini adalah pengkhianat bangsa sendiri. Dia kaki tangan daripada orang Romawi untuk memeras dan menekan orang sebangsa sendiri. 税吏是罗马政府的工具，是用来压制同胞的一个叛徒。 Ketika Tuhan Yesus menghampiri dia sedang bekerja di mejanya, menantikan memungut pajak. Mari ikutlah aku. Lalu kemudian Lewi, sang pemungut cukai ini, dikatakan dia meninggalkan segala sesuatunya. Yang dimaksud adalah meja tempat kerja dia, pekerjaan dia, dan dia mengikut Tuhan Yesus. 当耶稣找到利未的时候，他正在就是在工作，所以呢，他被耶稣呼召了之后，他就放下他一切，跟随了耶稣。 Dan dia begitu bersuka cita untuk mengikut Tuhan Yesus, sehingga dikatakan apa? Dia mengundang Tuhan Yesus untuk makan bersama-sama dengan dia. 他以喜乐的心，就是来迎接主耶稣到他的家里来一起用餐。 Dan dia undang juga teman-teman dia, di mana saudara seorang pemungut cukai, teman-temannya ialah sesama pemungut cukai juga. 他也邀请了他的同伴，也是税吏。 Lalu Tuhan Yesus datang memenuhi undangan itu dan makan bersama-sama dengan para pemungut cukai. 耶稣就是到他的家里，与其他的税吏一起来用餐。 Lalu kemudian orang-orang Farisi dan ahli Taurat melihat hal itu dan mereka bersungut-sungut dan berkata kepada murid Tuhan Yesus, "Mengapa kamu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" 法利赛人与文士看见了，就向耶稣抱怨说：“你为什么与税吏和罪人一同吃饭呢？” Tuhan Yesus menjawab kepada orang Farisi, ahli Taurat ini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Baru kita masuk ke ayat yang tadi kita baca. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. 耶稣回答他们说：“需要医生的是病人，不是健康的人。正如经上所说的，我来不是招义人，乃是招罪人悔改。” Saudara, dari perikop ini, dari ayat ini, kita menemukan beberapa hal. Yang pertama, saudara, Allah kita adalah Allah bagi orang berdosa. 从这段经文，我们可以看出几个关键点，就是第一，神是属于罪人的。 Allah di dalam Kristus adalah Allah bagi orang-orang yang berdosa. 在基督里，神是属于罪人的。 Sejak awal pelayanannya Tuhan Yesus ketika membuka firman Tuhan di sinagoge, dia berkata, "Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." 从耶稣开始服事的时候，他已经说了：“主的灵在我身上，因为他用膏我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的
得自由，报告上帝悦纳的人的喜年。 Yesus sebagai pembawa kabar baik, dia sebagai seorang pembebas, pembawa rahmat Tuhan kepada orang-orang berdosa. 耶稣带来的是好消息、怜悯和释放罪人。 Alkitab memberikan banyak sekali, bahkan terlalu banyak contoh bagaimana Yesus datang justru untuk mencari orang-orang yang dipandang dunia berdosa daripada orang-orang yang merasa diri benar dan hebat. 圣灵有很多例子，就是说耶稣来是寻找被世人视为罪人的。 Ketika Tuhan Yesus memanggil Petrus di Danau Galilea, bahkan Petrus berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. 甚至耶稣在加利利湖边呼召彼得的时候，彼得说：“主啊，离开我吧，我是个罪人。” Ketika Tuhan Yesus dalam pengajaran perjalanannya, dia melihat Zakeus naik ke atas pohon. Dan dia berkata, Zakeus turunlah, sebab hari ini juga aku mau menumpang di rumahmu. 当耶稣看到撒该爬在树上见他的时候，他就对撒该说：“快下来，今天我必住在你家里。” Tetapi orang-orang di sekitar situ semua bersungut-sungut dan berkata, ia menumpang di rumah seorang berdosa. 但是旁观者却批评说，他住在罪人的家中。 Nah, Tuhan Yesus menjawab orang banyak itu, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. 耶稣回答说：“人子来，不要寻找拯救世上的人。” Dan masih banyak lagi saudara kisah bagaimana Tuhan Yesus berinteraksi dengan orang-orang berdosa. 还有很多的例子，就是耶稣与罪人交流。 Ketika dia bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria yang ditemui di sumur untuk mencari air. 当耶稣与就是撒玛利亚妇人在井旁的对话， Itu seorang wanita nggak benar, saudara. 她是一个不好的女人。 Ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang-orang Farisi, tiba-tiba seorang perempuan, yaitu seorang pelacur, datang dan membasuh kaki Tuhan Yesus dengan air matanya, bahkan memecahkan minyak untuk membasuh kaki Tuhan Yesus. Dan orang-orang bilang, ini kan orang pelacur. 当耶稣在与这个法利赛人在对话的时候，有一位有罪的妇人，就是犯奸淫的妇人，她来亲近耶稣，用眼泪湿了耶稣的脚，用自己的头发擦干，又用嘴连连亲他的脚，把香膏抹上去。那么法利赛人说：“哎，这个是罪人，是一个犯奸淫的妇人。” Saudara, saya kekurangan waktu untuk menceritakan bagaimana Tuhan datang di dalam pelayanannya, dia justru mencari orang-orang berdosa. 耶稣在他服事当中，他所寻找的乃是罪人。 Dia mau bersama-sama dengan orang berdosa. 他要与罪人同行， Dia mau makan dengan orang berdosa. 他要与罪人吃喝， Dia mau menumpang di rumah orang berdosa. 还有在罪人的家中住宿。 Supaya apa, saudara? Supaya orang-orang berdosa ini kemudian bertobat dan mereka dipulihkan dan mereka meninggalkan hidup lamanya dan mengikut Tuhan Yesus mengalami proses perubahan hidup yang berkelimpahan. 目的就是要让罪人可以悔改的恢复，离开他们的旧生活，并且成为基督的门徒，经历生命被更新的过程。 Maka jikalau dia adalah Tuhan bagi orang berdosa, maka ada dua implikasinya, saudara. Yang pertama, kita tidak perlu menutupi diri kita dengan kesalehan yang palsu. 如果上帝是为罪人而来，那么属灵的含义就是：第一，我们不必以虚伪的虔诚来掩饰自己。 Kita tidak perlu, saudara, melakukan aktivitas-aktivitas rohani untuk menunjukkan kepada Tuhan betapa salehnya, betapa benarnya kita. 我们不需要以这个很属灵的那个操练，就是来表示我们是多么的虔诚。 Dan berharap Tuhan berkenan kepada semua kerja keras dan segala kebaikan yang telah kita perbuat bagi Tuhan. 并且希望上帝可以悦纳我们所做的一切美善之事。 Seperti orang Farisi dan pemungut cukai yang datang ke bait Allah. 就像这法利赛人以税吏来到神的殿中， Orang Farisi datang ke bait Allah berdoa berkata, Tuhan lihatlah semua kebaikan-kebaikan aktivitas rohani yang telah aku lakukan. 法利赛人说：“主啊，你看
我所做的一切善行。 Sebaliknya pemungut cukai tidak berani bahkan melihat ke atas, memukul-mukul dadanya dan berkata, Tuhan ampunilah, aku orang berdosa. 但是税吏却不敢举目望天，只捶着胸说：“上帝啊，开恩可怜我这个罪人。” Yang mana yang Tuhan perkenan, saudara? 那么上帝喜悦的是哪一种人呢？ Alkitab mencatat Tuhan mengatakan orang berdosa ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah. 圣经记载说，这个税吏，这个罪人回家就是成为了义人。 Itulah sebabnya saudara, kita perlu menjadi orang Kristen yang otentik. 因此，我们要成为一个真实的一个基督 Tidak 徒。 perlu kita tutup-tutupi diri kita dengan kesalehan-kesalehan yang palsu. 我们不要以虚伪的虔诚来掩饰自己， Karena toh Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu pikiran kita. 因为上帝知道我们的心思意念。 Kita datang dengan apa adanya kita kepada Tuhan. 我们以真实的自己来到上帝的面前， Dia justru mencari orang yang tidak sempurna. 他寻找不完美的人。 Implikasi yang kedua, 第 kita 二个 tidak 含义， kita tidak perlu menunggu sampai kita cukup saleh dan cukup sempurna, cukup suci untuk datang kepada Tuhan. 我们不需要等到我们足以圣洁了才来到神的面前， Kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja, saudara. 我们随时随地可以来到神的跟前。 Tidak ada seorang pun yang sangat berdosa sehingga dia tidak dapat ditebus, diampuni oleh Tuhan. 没有一个罪人是上帝无法赦免的。 Anugerah Allah terbuka bagi semua orang berdosa. 上帝的恩典为罪人敞开， Maka tidak ada alasan apakah itu kegagalan kita, apakah itu rasa bersalah kita, apakah itu kelemahan-kelemahan kita yang menjadi alasan kita enggan sekali untuk datang kepada Tuhan. 所以没有任何理由，无论是堕落、失败、软弱，都不能成为我们转向神的一个障碍。 Kita tidak perlu menunggu sampai kita telah mencapai ketaatan yang sempurna untuk dapat diterima Allah. Itu mungkin gak ada waktu itu, saudara. 我们不必要等到我们能够完美的顺服他，才来到他的跟前。也许我们没有足够的时间了。 Justru sebaliknya, semakin kita memberanikan diri untuk mencari wajah Tuhan, untuk datang ke hadirat Tuhan dengan kerapuhan kita, dengan rasa malu kita, semakin kita menyadari bahwa Tuhan menerima kita bukan karena kemampuan kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. 相反的，我们越是破碎、羞耻、缺乏中来到他的跟前，我们越能感受到他丰盛的恩典与慈爱。我们能够做到这一点，并不是靠我们自己的力量，乃是靠神的恩典。 Jika saat ini saudara merasa kering rohani dan lesu rohani, tidak bergairah untuk mencari Tuhan, tidak ada luapan hati yang menggebu-gebu untuk melayani Tuhan, mencintai Tuhan, saudara bahkan mungkin sedang kecewa terhadap Tuhan, saudara, justru saat ini adalah saat yang terbaik kita kembali mencari Tuhan. 如果你们此刻感到心灵枯干和疲惫的话，那么不再渴望神，也失去了火热之心，那么或者你们对神失望了，那么这个正是时候你回到神的跟前来寻找他。 Selanjutnya saudara, Kristus datang untuk mencari orang berdosa, supaya orang berdosa mendapatkan pengampunan Tuhan, pemulihan dan keselamatan jiwa. 耶稣来寻找罪人，让他们可以得赦罪之恩。 Tetapi kita tidak boleh terus tinggal di dalam keberadaan dosa. 但是我们不能一直活在罪恶当中， Kita harus melewati proses pembentukan Tuhan. 我们必须经历上帝的陶造。 Artinya seorang murid Kristus yang telah diselamatkan sekarang harus punya respon yang berbeda dengan orang dunia di dalam menghadapi pencobaan, tantangan, tekanan hidup, supaya kita tidak kembali jatuh kepada dosa, tetapi kita merespon sesuai dengan teladan Kristus. 身为基督徒呢，我们在面对生活的一切试探等等不公，那么我们的态度要与世人有区别，我们可以不要再次的堕入各种的罪恶中，使我们回到从前。 Dan sekarang semua usaha kita untuk menjaga diri tidak kembali jatuh ke dalam dosa, semua ketaatan kita untuk menuruti kehendak Allah,
saudara kita perlu berhati-hati karena itu bisa disusupi lagi oleh dosa kesombongan. 我们要担心的就是，如果我们已经接受了上帝，我们已经离开了旧的我，那么我们不要再堕落回去，就是以前的，就是我们骄傲自大的一个态度。 Itu bisa menjadi sebuah hukum Taurat yang baru. 那就成为一个新的律法了。 Yaitu saya benar karena saya telah mentaati kehendak Tuhan. 那就是我们自认为我们已经遵行上帝的旨意，那就是对了。 Itulah teguran Kristus kepada orang-orang Farisi, bukan? Orang-orang Farisi dikatakan seperti kuburan yang di luar bagus, warna putih, tetapi di dalamnya penuh tulang belulang dan segala jenis kotoran. 这就是主耶稣斥责法利赛人，他说他们就好像粉饰，就是好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却充满了死人的骨头和一切的污秽。 Oleh sebab itu, ketika kita sudah masuk ke dalam proses pengudusan Tuhan, semua keberhasilan kita ketika hidup kita bisa bertambah baik, itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan juga, bukan karena kemampuan kita untuk melakukannya. 因此，在经历成圣的过程中，我们所行的善事和义事，都是上帝恩典运行在我们当中，并不是我们自己所能做的。 Maka yang penting di sini, poin yang kedua yang perlu kita renungkan pagi hari ini adalah kita perlu terus memelihara rasa tidak layak kita. 重点就在第二点，就是我们要保持这个不配得的那个心态。 Dalam kisah anak yang hilang, seorang anak bungsu telah menghabiskan uang ayahnya dan telah jatuh miskin. Semua hartanya sudah habis. 在这个浪子回头的比喻当中呢，这位浪子耗尽了父亲所留下给他的遗产，就是已经贫苦起来了。 Bahkan untuk makan pun dia harus mengais dari ampas, itu sisa makanan yang diberikan untuk hewan. 甚至他吃饭也成了问题，他要吃这个动物的这个灵粮。 Ia ingat kembali bahwa bapaknya punya banyak orang upahan, pekerja-pekerja, dan mereka bisa makan dengan melimpah. 他记起父亲在家中所雇用的人，就是他们可以吃，没有得到丰足。 Dan ia berencana untuk kembali. Untuk apa sebetulnya saudara? Untuk melamar kepada bapaknya, untuk bekerja sebagai orang-orang upahan. 所以他决心要回到父亲那里，为了什么呢？为了成为他父亲的这个雇工。 Karena dia merasa dia tidak layak lagi untuk diperlakukan sebagai anak dari bapaknya itu. 因为他觉得他不配成为父亲的儿子了。 Dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 dikatakan seperti ini. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." 在路加福音第12章21节，儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。” Saudara perhatikan, titik balik dari anak ini adalah ketika dia merasa tidak layak. 请注意，就是这句话，他说他不配被称为儿子。 Ketika anak itu akhirnya diperlakukan begitu istimewa, dia mendapatkan kehidupan yang berkelimpahan. Dasar titik baliknya saudara lihat adalah rasa tidak layak. Bahkan untuk menjadi anak pun tidak layak. Dia mau menjadi pekerja upahan bapaknya. 但是父亲却以这个尊贵的对待他，所以呢，他感觉到心里非常的不配。 Tuhan Yesus datang untuk mencari orang berdosa. 主耶稣来寻找罪人。 Maka saudara peliharalah rasa tidak layak. Semata-mata semua karena anugerah Tuhan. 所以你要保持那种不配得的那个心态，因为我们所得来的一切乃是神的恩典。 Saudara bedakan rasa tidak layak dengan rasa bersalah. 所以你们要分清楚，就是不配和内疚感的不同。 Rasa salah diakibatkan oleh perlakuan salah yang kita lakukan. 罪恶感就是因为你们做错事感到内疚所产生的。 Ketika Kristus telah menebus kita, Dia mengampuni segala perbuatan dosa kita, Tuhan menggantikan rasa bersalah dengan damai sejahtera. 当主耶稣已经代替我们，已经赎了我们的罪，那么我们那个罪恶感已经被主耶稣更新为，就是已经得到从主而来的那个平安。 Tetapi tetap harus hati-hati.
但是我们要谨慎。 Damai sejahtera itu harus didasari oleh perasaan tidak layak kita di hadapan Tuhan. 我们所得到的这个安宁，就是它的根基，就是要在我们感觉到自己不配的这个根基上。 Sehingga di dalam segala sesuatu anugerah Tuhan semakin berlimpah di dalam hidup kita. 所以神的恩典在我们的生命当中越来越丰盛了。 Yang terakhir, yang ketiga, saudara. 第三点是最后一点， Pemulihan, pertobatan, perubahan yang terjadi itu oleh karena kasih Kristus semata. 我们所经历一切的改变，乃是从上帝而来。 Saudara, ketika anak bungsu memutuskan untuk kembali pulang kepada bapaknya, kira-kira apa yang menjadi dorongan utama dia pulang kembali ke rumah? 当浪子决意回到父亲的身边的时候，到底是什么推动了他回去的这个意向呢？ Apakah betul karena dia kangen, dia mengasihi bapaknya? Apakah betul karena itu? 他是不是就是纪念父亲、爱父亲、想念父亲了吗？ Atau karena terpaksa, karena dorongan kuat, karena perut ini kosong dan lapar, saudara? 或者他是为了满足他饥饿的肚子？ Dari teks yang ada, saudara, kita lihat secara jelas bahwa anak ini bergegas pulang karena untuk melamar sebagai orang upahan. Dan tentu jawabannya ialah bukan karena dia kangen, dia mengasihi ayahnya, tetapi karena perutnya itu supaya bisa terisi kembali dengan melimpah. 所以从我们文中里面看到，他是并不是因为爱父亲、想念父亲，而是为了填饱饥饿的肚子，要回来申请做父亲的雇工。 Bagaimana dengan saudara dan saya? 那么你和我又如何呢？ Setiap kali kita datang kepada Tuhan, apakah itu betul-betul dilandasi oleh rasa cinta kita, kasih kita kepada Tuhan, atau karena banyak sekali masalah, persoalan, kebutuhan hidup yang belum ada solusinya, dan kita berharap Tuhan kasih jawabannya, solusinya kepada saya. 当我们来到神的面前，是怀着对神的真爱吗？或者是我们是为了生活的所需，我们为了上帝可以满足我们的需求而来呢？ Saudara, Tuhan datang menyelamatkan kita dengan kasih-Nya yang melimpah. 主耶稣以他丰盛的爱来拯救我们， Supaya kita yang sudah mati rohani ini, ketika kita yang rasa cinta, kasih kita kepada Tuhan yang sudah mati ini, boleh kemudian dihidupkan kembali oleh kasih Kristus. 让我们已经死去的这个心和灵，可以再次被神复兴活过来了。 Anak yang hilang itu dipulihkan, hidupnya diubahkan karena dia dilingkupi oleh kasih pengampunan dari Bapa itu. 这浪子是之所以的恢复呢，因为有父亲的爱和宽恕和接纳。 Demikian kasih Kristus yang tidak berhingga itu terus dinyatakan Tuhan supaya kita kembali bisa berelasi dengan Allah, sehingga kita bisa kemudian kembali mengasihi Tuhan. 正如基督无限的爱恢复了我们的生命，可使我们可以再次与神和好，爱神。 Pertanyaannya kemudian, apakah orang yang sudah diampuni Tuhan dengan kasih karunia-Nya, hidupnya pasti berubah? 问题就是我们已经得赦免、得到恩典的罪人，我们的生命必定会有所改变吗？ Ternyata tidak juga. 也不一定。 Tuhan Yesus pernah mengajarkan ada sebuah perumpamaan bagaimana seorang raja karena belas kasihannya sudah menghapus hutang dari seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. 就是在一个比喻当中，主耶稣曾经说过，一个国王如何动了慈心，把他仆人所欠的1000万银子的债免去。 Tetapi ketika hamba ini sudah dilepaskan, sudah diampuni oleh Tuhan, dia keluar dan dia menemukan sesama temannya, sesama hamba yang berhutang hanya 100 dinar kepada dia. 当那仆人出来以后，遇见有一个同伴欠了他10两银子， Bayar hutangmu. 他就向他讨债， Sabarlah dulu, kasih waktu, saya akan bayar. 就是你给我时间吧，我必定还你。 Bahkan dikatakan hamba itu sampai bersujud memohon belas kasihan dari seorang hamba yang sudah dibebaskan itu. 那个同伴甚至跪下来求他宽恕时间，就是从这个已经被赦罪的，就是免债的这个仆人。 Dia sudah mengalami belas kasihan Tuhan, raja yang telah menghapus. Apakah otomatis dia menjadi seorang yang penuh dengan belas kasihan? 他已经被国王赦免了，但是他的心中是否存怜悯之心呢？
Sebaliknya saudara, orang itu menolak untuk mengampuni, bahkan dikatakan mencekik orang ini dan membawa orang ini untuk dipenjarakan. 他不但不怀怜悯之心，反而就着他掐住他的喉咙，要把他送进监狱。 Dari kisah ini kita belajar satu hal, bahwa ternyata orang yang telah mengalami pengampunan Tuhan tidak otomatis juga dia menjadi orang yang bisa mengampuni orang lain. 从这个比喻当中说明了，蒙恩典不意味着他会过得更好，去赦免他人。 Saudara, beberapa waktu saya membaca kumpulan khotbah dari seorang pendeta. 前些日子我读了一本这讲道的一个集， Ada satu bagian dari tulisan ini yang dimana penulisnya, pendeta ini mengungkapkan dengan jujur kerohaniannya, keadaan kerohaniannya dengan Tuhan. 关于一个神仆真实的一个见证，他叙述了他成为神仆的这个起起落落。 Ternyata saya merasa hal yang sama dengan apa yang dialami pendeta itu. 他所就是他的感受，我也有同感。 Dalam tulisannya ia berkata, dulu saya berpikir bahwa di dalam Tuhan perjalanan hidup itu akan semakin lama semakin baik. 他说：“从前我认为，就是我信了主之后，我的人生的路途当中会越走越好， Karakter saya semakin lama semakin baik. 我的性格也会越来越好， Dosa saya semakin lama semakin dikit. 我的罪恶也越来越少， Apa yang saya lakukan semakin lama semakin benar. 我所做的一切越来越有正义。 Tetapi ternyata tidak demikian. 但是事实并非如此。 Memang dari berbagai hal, aspek, kelihatan ada hal-hal yang sudah ditinggalkan, sudah tidak dilakukan lagi. 或者在某些方面一些事情，他从前已经不对的事情，他不再做了。 Dia katakan menurut pandangan orang, dia menjadi orang yang semakin sabar, semakin dewasa, semakin bijaksana, khotbahnya semakin baik. 在众人的眼中，或者他已经没有以前的那么他的脾气有所改变，他的讲道也越来越精彩了。 Tetapi itu akhirnya menjadi kebanggaan dia katakan, dan membuktikan di dalam isi hati yang terdalam masih tersimpan potensi dosa, keangkuhan, dan kesombongan. 但是这些呢，最终成了他的骄傲，在他内心形成了一个傲慢和自大的潜在罪孽。 Wah, saya merasa terpukul membaca hal ini. 当我读到这段经文的见证的时候，我感觉到我有感动。 Sering setelah khotbah, saya senang sekali kalau jemaat-jemaat mengatakan, Boksu khotbahnya bagus. 当我讲完道之后，如果会有告诉我，今天牧师你讲得很棒。 Kalau nggak ada yang bilang juga di rumah, saya tanya sama saya, khotbah saya bagus nggak tadi? 若是没有人找我的话，我会问师母说：“今天我的讲道怎么样，好不好？” Tetapi sesungguhnya di dalam hati, bukan itu yang Tuhan kehendaki. 但是上帝所要的并不是这一些。 Saya jatuh kembali kepada dosa, menghargai diri saya sendiri. 我堕入在一个自豪的一个自傲的一个罪孽。 Saya melanjutkan bacaan dari sharing pendeta ini. Dia katakan, tetapi justru di balik hal lain yang mungkin tidak diketahui orang, saya tetap adalah seorang pendosa, seorang yang narsistik, egois, dan tidak sabar. 就是虽然在某方面没有人可以察觉到，但是我仍然是一个没有耐心、自私自恋的人。 Saya masih sama, bahkan lebih buruk dari saya yang dulu. 我其实跟以前没有什么不同，反而更糟糕。 Saya jatuh dan bangun. 我就是跌倒了又爬起来。 Tetapi saudara, dia katakan begini, tetapi pemulihan dan perubahan hidup itu sesungguhnya terjadi dari kesadaran kita akan pengampunan Kristus yang tiada batasnya. 就是正在这样真正的恢复呢，是在基督无限的宽爱中。 Ketika saya jatuh, saya tahu kemana saya harus berlari. 当我跌倒的时候，我知道我该转向谁。 Seperti seorang anak bayi yang baru belajar berjalan, ketika berjatuh, dia kembali berdiri dan dia mencari orang tuanya, orang di tempat dia bisa kembali kepadanya. 就像一个小孩子，当他跌倒的时候，他知道
要转向谁？他转向他的父母亲来求助。 Tetapi ketika saya berhasil untuk mentaati kehendak Tuhan, saya harus jaga kesadaran saya. Itu pun kasih karunia Tuhan, sedikit pun tidak ada andil saya. 当我跌倒，能够有力量爬起来，那一切都是神的恩典，并不是我自己的力量。 Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita yang telah Tuhan selamatkan, mari saudara kita jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lama, walaupun kita bergumul di dalamnya. Mari kita sadar kasih Tuhan itu begitu berlimpah di dalam hidup kita. 我们这些已经蒙救恩的，我们不要再回去我们过去的生活，我们要知道上帝的恩典是如此的丰盛。 Mari kita responi kasih itu dengan kita belajar bagaimana kita juga mau belajar mengasihi Tuhan. 让我们回应上帝的慈爱，就是如何来去爱他。 Saudara, semua orang berdosa yang telah berubah, hidupnya benar-benar berubah, yang telah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, ada ekspresi kasih dia kembali kepada Tuhan. 那些真正的领受到上帝的恩典，就是他自己从内心就是有一个回应上帝的爱的一个表现。 Matius pemungut cukai mengadakan pesta makan, mengundang Tuhan Yesus makan, itu ekspresi kasih dia, saudara. 就是税吏他邀请主耶稣来到他家中用餐，那就是他对基督的爱的一个表现。 Seorang pemungut cukai jarang sekali karena pelit untuk mengadakan sebuah perjamuan 一个 makan. 税吏是非常吝啬的，他不舍得花这个钱来请客人坐席。 Zakheus dikatakan uang itu dibagi-bagikan kepada orang miskin dan dia akan kembalikan 4 kali lipat dari orang yang sudah diperas. 撒该也承诺将他所讹诈的财主归还4倍。 Bagi seorang pemungut cukai, uang itu adalah Tuhan yang harus dijaga dalam hidupnya. 对于一个税吏来说，这个金钱就是他的上帝，就是必须他守住的。 Perempuan berdosa memecahkan minyak wangi yang mahal biasanya hanya dipecahkan pada hari pernikahannya. Tapi itu adalah ekspresi kasih dia karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosanya. 那个有罪的妇女，她是为耶稣打破玉瓶的那个香膏，就是一个对主耶稣的爱的表现。 Perempuan Samaria yang ditemui Tuhan Yesus di sumur, dia kemudian mengekspresikan kasihnya karena dosanya sudah diampuni. Dia kembali ke Samaria dan bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan Sang Juru Selamat dunia. 那在井旁撒玛利亚妇人，她遇见耶稣之后，她悔改了，她回到城里，是为主耶稣做见证，就是对城里的人说，那人是拯救世界的基督。 Saudara dan saya adalah orang berdosa yang telah menerima anugerah keselamatan dan pengampunan Tuhan. 你我都是已经罪人，已经领受上帝的恩典和赦罪。 Apa ekspresi kasih kita kepada Tuhan? 我们如何回应上帝的慈爱呢？ Mari saudara kita pelihara rasa tidak layak kita di hadapan Tuhan. 我们要持守我们心中那个不配得的那个心态。 Mari kita berusaha sekuat tenaga untuk mencintai Tuhan, lebih lagi untuk mentaati semua kehendak-Nya. 我们要尽心尽力的爱主，并且遵行他的话。 Tapi di saat yang bersamaan kita pelihara rasa tidak layak kita, bahwa ketika kita mampu untuk mengasihi Dia pun itu juga anugerah Tuhan. 但是我们要守住那颗不配得的心，让我们知道，今天我们所能够做到的一切，都是上帝的恩典，不是我们的力量。 Biarlah hidup kita boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. 但愿我们的生活蒙神的喜悦。 Kita berdoa. 我们祷告， Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau adalah Allah bagi para pendosa. 主，我们感谢你，你是罪人的神。 Kami bersyukur kami diingatkan bagaimana Tuhan Kau tidak mementingkan bagaimana kami berpenampilan, bagaimana hebatnya kami, pintarnya kami, jasa-jasa kami ya Tuhan. 主耶稣，我们感谢你，你并不在意我们的外表，我们所重视的一切的，就是成就等等。 Kami boleh ada di rumah-Mu hari ini pun, ini semua karena anugerah Tuhan. 我们今天能够到你的圣殿当中，也是你的恩典。
Ajari kami ya Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami mau belajar untuk mencintai, mengasihi Tuhan lebih lagi. 求主教导我们，在我们的生命当中，我们每日会更加的爱你。 Biarlah ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus memateraikan firman yang telah kami dengar, kami mau melakukannya dengan taat. 但愿你的话语由圣灵来烙印在我们的心中，使我们每时每刻都知道如何回应你的爱。 Sebentar kami akan berbagian dalam meja perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. 我们即将领受圣餐，求主你饶恕我们一切的过犯。 Kami tidak layak, 我们不配， tetapi atas anugerah Tuhan, Tuhan kami boleh melaksanakan sakramen yang kudus ini. 但是因你的恩典，我们可以领受这个圣餐。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉靠主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。